Shalom, selamat pagi. 祝你弟兄姐妹们平安，早安。 Disampaikan kepada seluruh jemaat GKI Klasis Priangan, 拜两岸区会大会的会友们， kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. 今天早上我们要开始我们的崇拜聚会， Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. 请大家起立。 Marilah kita menghormati Tuhan dengan bersama-sama kita menyanyikan PPK nomor 10, Hormat bagi Allah. 我们要尊重神，我们来唱诗荣耀贵族。 Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. 我们的帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名，他受称是直到万代。 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. 愿恩惠平安从上帝我们的父并主耶稣基督归于你们。 Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. 朋友们请坐。 Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 15-17, demikian nats pembukaan kita pada pagi hari ini. 今天早上的诗理经文记在以弗所书第5章15节到17节。你们要谨慎行事，不要像以媒人，当像智慧人，要爱惜光阴，因为现今的时代邪恶，不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。 Jemaat bersama-sama kita menyambutnya dengan menyanyikan PPK nomor 69, Tuhan Yesus Kristus segera kembali. 弟兄姐妹们，我们来唱诗69首，主快来了。 Tuhan Yesus Kristus segera kembali, sangkakala hampir berbunyi. Bangun segera bangun, hai kaum Allah, kau kan disambut nafasnya. Mulia, mulia Kristus kembali, mulia, mulia kita memuji. Berjaga-jagalah dengan setia, Tuhan Yesus segera kembali. Chủ Giêsu 快再临，要上路征西，黑夜快进，将天都光明。行在主名，跑在这里起，数着这是传着都福音。荣耀基督快再临。
前风雨之中更清醒。 Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. 请大家起立。 Kita bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. 在我们的生活中，我们要献上感恩，因为主与我们同在。 Namun kita pun disadarkan bahwa banyak pelanggaran dan kesalahan yang telah kita lakukan. 我们所做的一切，主能够感动了我们。 Jemaat Tuhan, marilah kita datang dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. 弟兄姐妹们，我们来到主的圣殿里，我们来承认自己的罪过。 Mari kita memohonkan darah Tuhan Yesus menyucikan dan menguduskan kita. 我们求主的宝血能够洗清我们一切的过患。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Tuhan Allah Bapa pengasih dan penyayang, kami bersyukur untuk hari Minggu yang Kau berikan dan karuniakan bagi kami. Secara berjamaah kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang masih terus Tuhan berikan dan anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan, ingatkanlah kami selalu bahwa tidak mungkin satu hal pun terjadi di dalam hidup kami tanpa Tuhan sertai. Sehingga ketika tantangan, masalah, bahkan ancaman menerpa hidup kami, tidak akan pernah membuat iman percaya kami kepada Tuhan goyah. Karena Tuhan batu karang dan sandaran kami yang kokoh tak tergoyahkan. Engkau perisai yang senantiasa menaungi dan melindungi kami. Ampunilah kami Tuhan bila kadang kami masih meragukan kasih setiamu. Kami lupa akan kehadiranmu di dalam hidup kami. Kuatkanlah kami anak-anakmu di masa-masa yang semakin sulit ini untuk tetap setia dan teguh berpegang pada kebenaran-Mu saja. Ketika kami harus berhadapan dengan pilihan-pilihan hidup yang sulit, Tuhan ajarkan kami untuk tetap memilih setia kepada Tuhan sebagai dasar dari setiap pilihan hidup kami. Tolong kami agar kami dapat tetap menjadi hamba-Mu yang setia hingga akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Jemaat kita menyanyikan bersama-sama NKB nomor 17. 弟兄姐妹们，我们再来唱诗《上帝之爱》。 Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh, kartikamu tergapailah, karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. 这梦阻爱人生的建立，罪的赦免，因父之爱不变而无间，我在爱上得以完结，跟随着主，世界也要喊，别够尽付出奢望，上帝的爱仍然长出彩，无始无终到永远。上帝的爱圣洁又丰盛，无限无量有效能。
Jemaat dipersilakan duduk kembali. 请坐。 Jemaat, kita akan bermazmur bagi Tuhan. 弟兄姐妹们，我们要读这个诗篇。 Dan pagi hari ini kita akan bermazmur menurut Mazmur pasal 16. 弟兄姐妹们，我们要看诗篇16篇 Dan secara seperti biasa kita akan membacakan sambil bertanggap-tanggapan. 第1节到11节，我们用起印的方式一起来读。 Yang berbahasa Indonesia kita akan memulaikan terlebih dahulu. 先用印尼先读。 Mazmur 16 ayat 1. Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Betapa besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik usahaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. 我们用话语一起，我们用起印的方式来读。大卫的经诗：神啊，求你保佑我，因为我投靠你。 我的心啊，你曾对耶和华说：“你是我的主，我的好处不在你以外。” 论到世上的神明，他们又美又善，使我最喜悦的。 以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增，他们所浇点的血，我不献上，我嘴唇也不提别神的名号。 耶和华是我的产业，使我怀中的份，我所得的，你为我持守。 用神粮给我的地界，坐落在佳美之处，我的产业实在美好。 我必称颂那治教我的耶和华，我的心肠再也见也敬戒我。 我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致摇动。 因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然记足。 因为你必不将我的灵撇在阴间，也不叫你的圣旨见朽坏。 你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。 Demikianlah Mazmur bagi Tuhan. 刚才已经我们的这个诗篇， Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. 我们要聆听神的话。 Dan pagi ini firman Tuhan akan disampaikan melalui Pendeta Lukman Sitorus dengan tema hidup di akhir zaman. 今天早上所讲论的就是西道路牧师传主的信息，就是题目“或在末世”。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. 亲爱的弟兄姐妹们，还会没有听上帝的话以前，我们一起祷告。 Bapa di surga, terima kasih karena kami boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Seluruh jemaat GKI Klasis Priangan yang mengikuti ibadah ini, kiranya lah Tuhan melawat kami semua.
pertolongan dan kasih setia Tuhan menyertai kami, urapi kami ketika membaca merenungkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, Ibu Pendeta Mary Sung yang menerjemahkan, dan seluruh jemaat dilawat oleh Tuhan. Biarlah kami diingatkan bagaimana seharusnya hidup di dalam akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们平安。 Hari ini kita diberikan tema hidup di akhir zaman. 今天我们的主题是活在末世。 Kita akan membacakan dalam Injil Markus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 8. 我们就一同来读马可福音第13章1到8节。 Saya akan membacakan Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai 8 dalam bahasa Indonesia, nanti akan dilanjutkan dengan bahasa Mandarin. 我们先用印尼文来读，然后用中文。 Demikian bunyi firman Tuhan, ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendiri kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata pada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." 我们一同来看马可福音13章1到8节。耶稣从店里出来的时候，有一个门徒对他说：“夫子，请看，这是何等的石头，何等的殿宇！”耶稣对他说：“你看见这大殿宇吗？将来在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。”耶稣在橄榄山上对殿宇而坐。彼得、雅各、约翰和安德烈暗暗地问他说：“请告诉我们，什么时候有这些事呢？这一切事将成的时候，有什么预兆呢？”耶稣说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。将来有好些人冒我的名来说我是基督，并且要迷惑许多人。你们听见打仗和打仗的风声，不要惊慌，这些事是必须有的，只是末期还没有到。民要攻打民，国要攻打国，多处必有地震、饥荒，这都是灾难的起头。 Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan serta melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. 我们读神的话，默想和实行的人是有福的。哈利路亚。哈
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia seringkali dikaitkan dengan akhir zaman. 每一次一件事情发生在人类的当中的时候，常常把他们勾结在末世的事。 Biasanya itu bila berhubungan dengan persoalan atau bencana yang besar yang dialami umat manusia, maka sering dikaitkan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. 特别是有发生一个大地震还是一个大灾难的时候，常常他们是说这是主耶稣要再来的兆头。 Tetapi hal itu tidak menjadi sesuatu masalah oleh karena memang Yesus memberitahu tentang tanda-tanda akhir zaman. 这件事是没有什么问题，因为主耶稣自己也是给我们一些的末世的预兆。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita ini diawali daripada pembicaraan Tuhan Yesus dengan para murid-muridnya yang melihat bait Allah yang begitu kokohnya. 我们看这些事情，就是主耶稣与门徒在谈话的时候，关于看到这样坚固的圣殿。 Muridnya berkata, "Guru, lihat ini gedung bait Allah begitu megahnya, begitu kokohnya." 所以门徒就对主耶稣说：“主啊，你看这个圣殿这样的坚固。” Namun Yesus berkata bahwa suatu hari itu semua akan dirobohkan. 但是主耶稣说，有一天这一切都要拆毁的。 Kapankah itu akan terjadi? Mereka bertanya kepada Tuhan 所以 Yesus. 他们就问主耶稣说：“什么时候会发生呢？” Tuhan Yesus tidak memberi waktu yang tepat, tapi dia berkata, hati-hatilah. Jangan sampai suatu hari kalian disesatkan oleh banyak orang yang menyesatkan umat manusia. 但是主耶稣没有给他们固定的时间，但是主耶稣警告他们说：“你们要谨慎，不要被迷惑。” Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan kapan dan kapan itu terjadi. 所以这件事情就一直发出了问题，就是什么时候会发生呢？ Saudara, kalau bicara tentang bait Allah yang di Yerusalem itu dihancurkan pada tahun 70 oleh Jenderal Titus. 但是我们提到圣殿的时候，我们知道在公元70年的时候，这个圣殿已经被提多将军已经拆毁了， Tepat seperti yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. 好像主耶稣所预言的。 Antara batu dengan satu batu di dalam bait Allah itu tidak ada lagi yang bertumpuk, semua dibongkar. 他的石头在另外的石头上全部给它拆毁了。 Terkadang berpikir mengapa Tuhan tidak melindungi bait Allah yang adalah tempat Allah disembah dan dipuja. 有时候我们就发出问题说，为什么主耶稣不保守这个圣殿？这个圣殿就是我们敬拜的地方呢？ Saudara, itu bukan hanya satu. 其实不是单单一个罢了。 Ada satu namanya gereja Hagia Sophia di Turki pada abad ketiga dalam era kekaisaran Bizantium. Itu adalah dulunya adalah gereja dan satu katedral yang besar. 但是就是在第3世纪，立于土耳其的这个圣索菲亚大教堂的，就是暂停过帝国所立的一个圣殿。 Tetapi ketika kerajaan Ottoman Turki mengalahkan Turki itu, maka gereja itu dirubah, Hagia Sophia itu menjadi masjid. 但是他们土耳其打败这个土耳其国的时候，这个圣殿就给他们拿去了。 Sesudah itu diubah lagi menjadi museum. 他们把它称为回教庙，然后就给它再改成博物馆。 Setelah itu kembali tahun 2020 dikembalikan menjadi masjid lagi. 在2020年的时候，他们被从博物馆
再回到成为回教庙。 Mengapa Allah tidak menjaga gerejanya yang begitu megah itu? 为什么上帝没有保护他的这样胸怀的这个圣殿呢？ Saudara, yang ketiga adalah bahwa gereja-gereja di Eropa sekarang sudah banyak dijual menjadi museum, menjadi restoran, bahkan menjadi masjid. 但是我们知道，现今在澳洲有许多的教会、教堂都给它卖出去，改成了博物馆还是这个餐厅， Oleh karena manusia tidak lagi datang beribadah ke rumah Tuhan. 因为他们不来到教堂崇拜了。 Pertanyaan terakhir lagi tadi, mengapa Allah membiarkan itu semua terjadi? 在最后我们再问，为什么主没有保护呢？ Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， Allah ingin dia berada di hati umatnya, bukan di bangunan material yang ada. 因为上帝希望他是活在他的子民的心里，不是在这个人造的圣物质。 Allah tidak terpesona dengan bangunan gedung gereja yang megah kalau jemaatnya tidak cinta kepadanya. 但上帝不看重这个一个很豪华的礼拜堂，若是他的子民的心里没有主。 Tetapi ini juga mau berbicara memang bahwa hari-hari ini semakin hari semakin manusia semakin meninggalkan Tuhan, yang menunjukkan manusia akan mendatangkan kecelakaan bagi dirinya sendiri. Bahwa Tuhan berkeinginan saudara-saudara untuk menghukum umatnya yang meninggalkan dia. 因为上帝可能要刑罚一些离开他的基督徒。 Karena itu yang terpenting saudaraku yang dikasihi Tuhan adalah hati umat cinta kepada Allah. 因为最重要的是我们爱主的心。 Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, 2 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19. 弟兄姐妹们，我们已经2年面对这个新冠疫情。 Pertanyaan yang sama masih ditanyakan oleh banyak orang. Apakah ini berarti akhir zaman segera tiba? 所以同样的问题，人家就在问：这是末世的预兆吗？ Apakah Tuhan Yesus akan segera datang kembali? 是否主耶稣要快再来了？ Saudaraku, banyak orang menjawabnya berbagai versi. Ada yang berkata iya, ada yang berkata tidak. Namun peristiwa itu berbicara besar kepada umat manusia. 有许多的答案，但是这一件事也对我们信徒说话。 Gereja ditutup saudara-saudara hampir 2 tahun. 我们知道这个教会差不多2年不能够崇拜， Seakan-akan Tuhan bicara gereja semuanya sudah kosong. 好像主对我们说，这个教会已经空荡了。 Manusia tidak bisa ke rumah Tuhan beribadah. 信徒不能够来到教会做礼拜。 Kita disaring. Siapakah yang tetap menjaga iman kepada Yesus? 这个时候就是我们可能会被选出来，谁还是一直爱主的人。 Iman kita sedang diuji. 我们的信心在考验， Apakah kita tetap percaya pada Tuhan Yesus? 是否我们还是一直相信主耶稣吗？ Walaupun kita beribadah secara online, apakah tetap hati kita connect mencintai Tuhan dengan segenap hati kita? 所以我们在网上崇拜，是否我们的心还是一样的爱主？ Ataukah kita memang malah melupakan Tuhan? 是，或是相反的，我们就忘记了上帝。 Hati-hati, saudara. 小心吧， Ya, ini mungkin adalah akhir zaman. 呀，可能这个就是末世的时候了。 Tuhan hanya berkata, adakah iman di bumi ini? 所以主耶稣说：“这是在这上有信心吗？ Bila saya datang kembali, adakah iman di bumi ini? 当我再来的时候，我能够在这世上还有信心吗？ Bila saudara belum bisa ke gereja beribadah, apakah imanmu terus teguh kepada Tuhan Yesus? 虽然你不能够来到教会崇拜，是否你的信心一直向上帝？ Ini satu batu ujian. 这个是我们的一个考验。
Saudara-saudara, di beberapa gereja 弟兄姐妹们，有几个教会 yang sudah membuka onsite, 开始这个是网上在场的崇拜， ternyata banyak orang tidak mau datang ke gereja. 没想到很多人不要来教会了。 Dari hasil satu survei berkata memang, bila orang itu dulunya bergereja hanya ingin mencari sesuatu baginya, bukan karena mencintai Tuhan, pandemi akan membuat dia tidak mau ke gereja lagi 这 untuk 个一个查 selamanya. 考的结果告诉我们，若是那个人以前他来教会不是因为他爱主的时候，所以当这个疫情来的时候，他就不来教会了。 Tapi kalau dia cinta Tuhan, 但是若是他是爱主的话， dia pasti cari Tuhan. 他必定寻找主， Dia akan merindukan rumahnya Tuhan. 他必定渴慕主的家， Dia akan terus menjaga iman kepada Tuhan. 他必定这保守他的对主的信心， Karena dia tahu 因为他知道 inilah akhir zaman. 这就是末世了。 Setiap orang akan dites, diuji imannya. 所以每个人就要受这个考验，考 Apakah 验 masih tetap setia mengikut Tuhan 是否 atau 我们 tidak? 还是忠心跟随主吗？ Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bicara akhir zaman, maka Yesus memberikan 7 tanda-tanda akhir zaman pada kita semua. 所以我们讲到末世的时候，主耶稣给我们7个预兆。 Saya urutkan satu persatu untuk mengingatkan kita kembali, supaya kita berhati-hati di dalam hidup kita. 我把他们一一讲出来的时候，叫我们谨慎。 Yang pertama, 第一， akan muncul nabi-nabi palsu, Mesias palsu, dan ajaran palsu yang menyesatkan umat manusia. 因为那个时候，这个时候是出现有这个假先知、假弥赛亚、假教义，叫我们迷惑了。 Dan Yesus berkata, hati-hatilah, waspadalah, mereka akan menyesatkan banyak orang. 所以主耶稣说：“谨慎吧，因为他们会迷惑很多人。 Bahkan mereka memakai nama Tuhan Yesus, menyesatkan orang lain. 他们用主耶稣的名来迷惑人。 Bila jemaat Tuhan tidak tahu kebenaran firman Tuhan, maka mereka akan mudah disesatkan. 若是信徒们不认识上帝的话的时候， Dan 就很容易被 penyesatan 迷惑。 sekarang ini semakin cepat berlangsung karena ada internet yang begitu bebas. 现在的时代，我们知道这个网络这样的谎，所以的很容易被迷惑了， Hati-hati, saudara. 所以我们要小心。 Dan ini terus berjalan sampai hari ini dan terus sampai Yesus datang kembali. 这件事情一直继续到主耶稣再来。 Yang kedua 第二， adalah pecahnya perang di dunia ini. 在这个世界上爆发了战争。 Dan saudara, perang ini dari dulu masih terus terjadi dan akan terus sampai Yesus datang 我 kembali. 们知道这个战争一直发生，一直发生到主耶稣再来的时候， Ini tidak akan terbantahkan lagi, saudara. 我们不能够再不能接受了。 Yang ketiga, 第三， penurunan moralitas. 我们都知道这道德毁坏。 Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 dijelaskan bahwa manusia di akhir zaman itu adalah orang-orang yang sangat egois. 所以在提摩太后书3章1到4节告诉我们，在这个末世的人类，他们就是很自私的， Orang yang tidak takut Tuhan. 他们不敬畏神， Mereka cinta uang, 他们爱钱， sombong dan juga garang dan tidak ada rasa kasih kepada manusia. 他们很骄傲，也没有爱，对人没有爱， Mereka berkata tidak ada kebenaran yang mutlak. 所以他们说没有绝对的真理， Semua bisa dilakukan. 一切能够做的。 Saudara lihat 你们看吧， di sekitar kita di dunia saat ini. 我们看这个我们的四周围的世界， Orang berbuat dosa sekehendak hatinya. 他们就是放从做他们所要做的一切事， Moralitas semakin merosot dan rusak sekali. 道德一直堕落，一直毁坏。 Gereja juga tergeser kepada satu penyimpangan dosa. 我们知道教会也给他们吸引到很多的
歪了一些。 Apa yang saya maksud penyimpangannya, saudara? 我说歪了什么呢？ Gereja melegalkan LGBT, bukankah itu penyimpangan? 我们知道这个是很多教会他们接受了这个 LGBT， 就是同性恋。 Moralitas makin rusak. 我们知道呢，道德一直毁坏。 Ingat, itu tidak akan berhenti. 我们知道，我们就记得这个是 Itu 不能 akan 够停 terus 止的。 makin berkembang dan makin besar, makin banyak orang yang melakukan itu. 我们看见这个件事一直要发生，更大更大，以后全部人的就承认他了， Sampai Yesus datang kembali. 这到主耶稣再来。 Yang keempat, 第四， ada tanda-tanda di langit, ada di darat, di lautan. Ini mau bicara sesuatu peristiwa yang ada di bumi yang begitu mengerikan. 天地海的一招就是告诉我们，在这个世上要发生一件叫我们觉得很 Yang kita bisa lihat saudara seperti terjadi tsunami, 好像我们知道海啸， terjadi bencana alam yang begitu besar, 这么大的地震， gempa bumi yang membunuh ribuan orang. 地震谋杀了很多的人。 Yang belum terjadi matahari nanti akan menjadi gelap semuanya. Planet-planet akan berjatuhan ke bumi. Saudara, 还没有发生的事就是我们知道这个日头会变黑的时候，一切的星星都是掉下来。 percayalah itu akan terjadi. 我们要相信这件事必定要发生的。 Yang kelima, saudara, 第五， akan makin banyak orang meragukan bahwa Yesus akan datang kembali. 以后越来越多的人，他们会不相信主耶稣再来。 Mereka akan berkata dari dulu dikatakan Yesus mau datang, sampai sekarang nggak datang juga. 所以他们说，从以前说主耶稣要再来，但是到现在主耶稣都还没有来。 Itu tipu daya iblis, saudara. 那个是指魔鬼的诡诈， Agar kita tidak waspada. 使到我们不谨慎， Agar kita tidak hati-hati. 使到我们不小心。 Tiba-tiba Yesus datang kaget karena kita tidak siap. 不然主耶稣已经来了，所以我们就发呆，因为我们没有预备好。 Kita harus terus menjaga bahwa Yesus berjanji dia akan datang, pasti dia datang kembali. 我们要相信，若是主耶稣已经说了，他必定再来，我们知道主耶稣就必定再来的。 Yang keenam, saudara, situasi masyarakat dunia menjadi sama seperti zaman Nuh. 第六就是告诉我们，过去社会的情况好像挪亚的时代。 Apa yang dikatakan di zaman Nuh, saudara-saudara? 挪亚的时代发生什么呢？ Hati umat manusia penuh dengan dosa dan kekerasan. 我们的心就是充满了一切的罪恶。 Sampai Allah berkata dia menyesal menciptakan umat manusia. 甚至神说：“我后悔已经创造的人， Sehingga dia berkata, aku akan membinasakan mereka semua. 所以我们要灭掉他们。” Saudara-saudara, umat manusia sekarang sedang menuju seperti zaman Nabi Nuh. 我们知道现在的人类就是走向好像挪亚时代的时候。 Yang ketujuh, 第七， ini yang masih akan sedang terjadi dan mulai terjadi. 这件事情要发生，我们知道已经开始了。 Yaitu dunia menuju pada satu sistem pemerintahan dan satu sistem ekonomi. 我们知道这个世界正在走向一种政府体制和一种经济的体制。 Dan saudara tahu itu akan terwujud dengan adanya internet yang begitu cepat 这 berkembang 件事 saat ini. 情可能会实现，就是我们知道现在的网络这样的普通。 Kalau baca Wahyu 13 ayat 17 itu, orang tidak akan bisa belanja kalau tidak ada tanda di tangan atau di dahi suatu hari. 这是我们看启示录13章第17节告诉我们，我们若是没有这个记号的时候，我们不能够买卖。 Dan sekarang sudah mengarah ke sana. 我们知道现在已经开始走向来那件事。 Nah, bagaimanakah kita hidup di akhir zaman ini?
那我们应该怎样生活在这个末世呢？ Pertama sekali saudara, 第一， kita harus mengakui bahwa memang kita hidup sudah di akhirnya zaman. 我们要切实相信，我们已经活在这个末世的时候了。 Dengan melihat 7 tanda-tanda tadi, semua sudah mengarah dan digenapi, tinggal menunggu waktunya. 我们靠这个7个一件一件已经发生了，就是等时候罢了。 Apa yang harus kita lakukan? 我们应该做什么呢？ Kita takut, 惧怕吗？ itu tidak ada gunanya. 没有用的。 Yang harus saudara lakukan adalah waspada dan berjaga-jagalah senantiasa. 我们应该做的就是谨慎防备， Perbanyak hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan di dalam doa dan ibadah kita. 我们更多的亲近主，我们祷告读圣经。 Mari kita benar-benar mencintai Yesus dari hati kita, bukan karena supaya dilihat orang. 我们真心的爱主、亲近主，不是做给人看的。 Mari mendekatkan diri pada Tuhan Yesus. 让我们更加的亲近主耶稣， Nikmati relasi yang baik dengan Tuhan. 享受与主耶稣有好的关系， Bangun iman kita di atas dasar yang teguh, yaitu Kristus Tuhan. 建筑我们的信心在坚固的地基的时候，就是主耶稣。 Karena Yesus berkata, bila ku suatu hari datang, adakah iman di bumi ini? 因为主耶稣说，当我来的时候，我能够找到这个世界上有信心吗？ Yang Tuhan akan lihat adalah adakah iman di hatimu kepadanya. 主要看的就是我们的心里有相信他吗？ Semua harta dunia, jabatan, semua itu tidak diperhitungkan Tuhan. Tapi adakah iman di hatimu? 主不看重我们的世界的一切的金钱、一切的地位，但是主要看我们的信心。 Yang berikutnya, marilah kita hidup bijaksana. 然后我们要明智的生活， Pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. 好好的使用我们的时间。 Kita masih harus memang bekerja mencari uang, tetapi ingatlah bukan itu yang utama dalam hidup saudara dan saya. 虽然我们应该工作找钱为我们生活，但是这个不是唯一的，这是最重要的，不是哪个最重要 Yang 的。 Tuhan inginkan dari kita bagaimana hidup kita ini sekarang menjadi hidup yang berkenan kepadanya. 主要我们的生活就是我们能够讨他喜悦的生活。 Dan akhir zaman itu yang puncaknya saudara-saudara, 最终点的这个末世是什么呢？ ketika Yesus datang kembali, 当主耶稣来的时候， maka dia akan menghakimi seluruh dunia ini. 他要审判全世界。 Saudara, sudahkah saudara siap menghadapi penghakiman Tuhan? 弟兄姐妹们，我们已经预备好面对主的审判吗？ Sudahkah kita siap menghadapi pengadilan Kristus? 是否我们预备好面对基督的审判？ Mari kita memperbaiki hidup kita. 所以我们要改善我们的生活， Tata moralitas kita. 改善我们的道德， Tetaplah setia kepada Kristus sampai kematian menantikan kita. 忠心到底， Dan jangan sampai kita meninggalkan dia. 我们不要离弃他。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， COVID-19 mengajarkan sesuatu yang penting pada saudara dan saya. 新冠疫情教导我们一件很重要的事， Dalam bahasa Inggrisnya, we are nothing, God is everything. 就是告诉我们，我们什么都不是，上帝就是唯一一切的。 Manusia itu tidak ada apa-apanya. 我们人类没有什么， Kalau bukan Tuhan, tidak ada yang bisa kita banggakan. 若是不是主的时候，我们没有一件能够觉得威风的事。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， pesan terakhir dari renungan ini saya mau sampaikan pada saudara. 最后的一件事，我会告诉他弟兄姐妹们， Jagalah iman kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. 好好的保守你的对主耶稣的信心。 Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu sangat mahal harganya. 主耶稣在世下的牺牲，就是一件很
高等的价值的事。 Itu dilakukan demi saudara untuk kita semua boleh selamat. 他是为了拯救你和我， Setialah sampai akhir. 我们忠心到底。 Maka Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan pada kita semua. 主要给我们这个生命的冠冕。 Tuhan Yesus memberkati kita semua. 愿主耶稣祝福我们。 Ibu Pendeta Mary Sung pimpin kita dalam doa. 我们同心祷告。我们感谢你，你是我们的主，你这样的看重我们，你拯救了我们，我们感谢你，主啊，让你的话语活在我们的心里，叫我们在每天默想跟随你，直到我们可以走到你的真理的道路上，跟随你到底。主啊，求你帮助我们每个人。我们有时候我们信心软弱的时候，求你扶持我们，直到我们仍然走到你的正道的路上，直到我们能够跟随你，成为你的门徒。主啊，我们求你帮助我们，当你来的时候，我们的当中，你看到我们的信心仍然不改变。主，我们也求你帮助我们每个人。当我们活在这个末世的时候，虽然很多的挑战、很多的问题、很多的时候我们无力，但是我们知道你扶持我们，你与我们同在，你带领我们，叫我们能够谨慎在你里面。主，我们求你帮助我们每个人，直到我们虽然这个一切的预兆当中的时候，叫我们更加的预备自己。当主来的时候，我们可以迎接你。我们听到你对我们说：“你们忠心的仆人可以进来，享受你主人所预备的一切点子。”主，我们感谢你，让我们每一个人没有一个人撇弃，但是每一个人都能够在你来的时候迎接你，在你的里面，你的平安，你的喜乐，在我们当中。愿你的恩手常常扶持我们，给我们力量。你的恩典在我们身上的时候，我们常常能够感恩。谢谢你，我们把一切恭敬仰望交托，奉耶稣的名求，阿门。 Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. 上帝祝福你们。Demikianlah firman Tuhan. 刚才我们已经听主的信息， Biar firman Tuhan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, 好让神的话，我们能够生长在我们每个人的心中， dan dapat kita praktekkan di dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan. 我们要施行在我们人的生活当中，成为神的人。 Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. 请大家起立， Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita. Dengan kita akan mengikrarkan bersama-sama pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. 让我们一历代总教会同信徒，我们一起读师徒信经。 Kita yang berbahasa Indonesia akan memulai terlebih dahulu. Marilah dengan suara yang tegas kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. 先用英语先读。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我们用话语来读：我信上帝全能的父，
创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童之女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. 请坐。 Kepada kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. 弟兄姐妹们，我们要预备先来奉献。 Jemaat Tuhan, marilah kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dan dengarlah firman Tuhan yang menurut Roma 11 ayat 36 yang berbunyi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. 我们用甘心乐意的最好的献给主，就是我们罗马书4章36节记载，因为万有都是本于他，依靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。 Jemaat Tuhan, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, dan jemaat yang mengumpulkan persembahan dapat mempersembahkan, membawa di gereja-gereja di mana saudara-saudara sekalian beribadah. 弟兄姐妹们，我们要预备先奉献。如果弟兄姐妹在你们的教会，也可以奉献。 Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan bersama-sama salib mulia. 我们要奉献一面苍狮，宝贵释迦。 Terima kasih Yesusku, Kau korbankan tubuhmu ya, bawaku dari gelap ke dalam terang, sehingga ku melihat. Terima kasih Yesusku, Kau curahkan darah mulia, salib memberiku anugerah kesembuhan. Ku sungguh telah dibebaskan, salib mulia berkuasa beriku hidup. Ku sujud menyembahmu Yesus, salib mulia memberiku janji keselamatan, kasih-Mu kekal selamanya. Ju Yesus, 我感谢你，你的身体为我而死，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见主耶稣。我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵是加上一直恩典永留，使我完全的自由，宝贵是加的真能。
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. 请大家起立， Doa persembahan akan disampaikan Diaken Hervin Chandra. 请。 Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berterima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan kami yang kami tahu semuanya berasal daripada-Mu. Layakanlah dan kuduskanlah pemberian kami ini, agar dapat bermanfaat bagi kehidupan gereja-Mu, menjadi saluran berkat di dunia ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita menerima pengutusan dan berkat, kita menyanyikan bersama-sama doksologi. 我们仍然站立，我们来结束我们的崇拜聚会，来唱善乐颂。 Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, setiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Jadilah saksinya dimanapun saudara berada. Lingso sangti te cupu. Yen fu sangti te ân huệ, Chủ Giêsu Kitô te平安，生灵的感动，将你们众人同在，直到主耶稣再来。Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. 弟兄姐妹们，请坐。 Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. 我们的聚会已经完毕，主耶稣赐福你们大家。